beberapa hari yang lalu itu ada bukan beberapa orang lah, seorang yang ahli politik dominan ni, dia bercerita tentang buku teks KSSM tingkatan 4 yang digunakan sekarang dekat sekolah menengah ni. Kira macam buku teks sekarang ni mengagungkan komunis. Dia macam mana? Sebab ni pendapat tau. Pendapat ni satu benda yang subjektif. Semua orang berhak untuk memberi pendapat masing-masing. Tapi sejauh mana pendapat itu boleh diterima, kita perlu kaji sebenarnya asas kepada pendapatnya. Okey, sentuh pasal buku teks. Buku teks sekarang ini kita menggunakan silibus KSSM, kurikulum sekolah menengah lah kot, macam tu kan. Kalau macam dulu kurikulum bersepadu, KBSM. So sangat beza ya antara silibus KSSM dengan KBSM. Yang ni bukan satu kecaman tau kepada dasar kerajaan, tapi ini satu perbandingan berdasarkan tuntutan beberapa orang yang agak sohor lah dekat Malaysia ni. Bila disentuh bahawa buku teks sekarang ini mengagungkan komunis, menyembunyikan beberapa fakta sejarah, benda tu subjektif sebenarnya. Kalau kita nak cakap menyembunyikan fakta sejarah, tak boleh juga. Sebab kena faham, ni buku teks untuk sekolah menengah. Sekolah menengah ni, pelajar-pelajar dia, range umur dia berapa? Okay? So, ibaratnya kita boleh panggil sebagai remaja. Takkan remaja kita nak sumbat semua fakta sejarah ke dalam otaknya kan? Dah lah hari ini kebanyakannya remaja dah cakap sejarah ni subjek bosan. Tiba-tiba kita padatkan dengan fakta. Jadi apa yang berlaku dalam buku teks kita sekarang ni sebenarnya, dia ceritakan fakta sejarah tapi tidak diceritakan keseluruhan. Bukannya disembunyikan. Sekadar pengenalan kepada pelajar-pelajar yang di usia remaja ini. Supaya pada masa akan datang, apabila mereka belajar sejarah di peringkat lebih tinggi, contohnya dia masuk universiti, dia belajar pasal sejarah, dia tahu dulu dari sekolah menengah, perjuangan untuk menuntut kemerdekaan negara ni kita bukan setakat ada parti A, kita bukan setakat ada parti B. Ramai sebenarnya yang berjuang untuk gerakan nasionalisme ni. At least dia tahu benda tu dari zaman sekolah menengah. Jadi bila dia masuk Maligai Gading, Maligai itu pelamin. Kebanyakannya pelajar-pelajar sekolah hanya fokus kepada perjuangan satu pihak sahaja. Jadi bila dia masuk universiti, dia belajar, rupanya bukan setakat satu pihak memperjuangkan nasionalisme, memperjuangkan kemerdekaan. Jadi tidak adalah sentimen, saya ditipu oleh parti sekian-sekian. Ini kelebihannya KSSM ni. Apabila dia ceritakan semua parti yang terlibat, tak kisahlah parti itu baik ataupun buruk sekalipun, tapi pelajar diberitahu benda tu. Ini adalah kesinambungan apa yang dia belajar dekat sekolah. Jadi dia tak rasa ditipu, dia tak sakit hati. Ini sebenarnya salah satu cara untuk mengkaji sejarah, untuk kita melaporkan kisah sejarah tu. Sejarah ditulis tidak boleh sebenarnya. Memang tidak boleh, satu keharaman. Kalau buat boleh masuk neraka lah kan. Kita tak boleh menulis sejarah tu mengikut emosi masing-masing. Tak boleh. Itu satu perkara yang haram bila kita nak melaporkan kisah sejarah. Kira kita tulis sejarah sebagaimana sejarah itu berlaku. Apa yang berlaku, benda tu yang kita ceritakan. Tapi bila bagi pendapat, masalahnya kita tak boleh bagi pendapat sesuka hati tau. Again, tak boleh bagi pendapat sesuka hati. Pendapat yang diberikan itu, kalau macam kita orang biasa lah kan, kita nak bagi pendapat, perlulah didasarkan dengan pendapat tokoh-tokoh, pendapat sejarawan yang lebih berilmu, yang merujuk kepada fakta yang tepat. Berapa banyak kajian sejarah yang kita sudah buat bandingkan dengan sejarawan? Okay? So, berapa banyak lubang-lubang arkeologi yang kita sudah gali, berapa tebal buku-buku, manuskrip lama kita sudah belek dibandingkan dengan sejarawan. Kalau setakat scroll dekat Twitter, tengok thread-thread, lepas tu buka Google, artikel-artikel dekat internet lah, artikel-artikel dekat internet kan, benda tu bukan satu pengkajian sejarah. Okay? Bandingkan tahap ilmu kita dengan sejarawan-sejarawan yang mengkaji ni. Siapa kita untuk bagi pendapat pasal sejarah? Kalau ilmu masih lebih nipis daripada kulit bawang.